Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-23. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-26 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Untuk orang yang berusaha menjadikan amalnya baik, dikurniakan segala kebaikan, serta satu tambahan yang mulia dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-26 surah Yunus ini menjelaskan ganjaran masing-masing, yakni bagi orang yang berbuat amal baik dalam kehidupan dunia ini, yakni mereka akan dihantar olehnya ke siratal mustaqim. Ada sesuatu ganjaran yang terbaik, yakni syurga, disertai dengan tambahan yang amat besar melebihi syurga itu. Dan muka-muka mereka tidak ditutupi sedikit pun oleh debu hitam akibat kesedihan dan tidak pula kehinaan akibat rasa rendah diri. Bahkan muka mereka berseri-seri. Mereka itu yang sungguh tinggi kedudukan dan darjat adalah penghuni syurga. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ulama berbeza pendapat tentang maksud ziyadah pada ayat ini. Ramai ulama menafsirkannya dengan pandangan ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain ada yang mentafsirkan sebagai redha Allah. Ada juga yang memahaminya dalam arti penambahan dan pelipat gandaan ganjaran kebaikan. Ayat ini menegaskan bahawa di hari kiamat nanti akan terjadi kesulitan, krisis dan desak-mendesak, sehingga berterbangan debu-debu, kesedihan dan malu yang menimpa mereka yang tidak membentengi wajahnya dengan sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan kata yarhaqu yang dapat difahami sebagai diliputi. Sementara itu ada yang memahaminya dalam erti ditutupi, ada juga mendefinisikan sebagai disusuli. Pengertian kedua ini memberi kesan ketinggian kedudukan penghuni syurga atau kecepatan langkah mereka sehingga tidak dapat disusuli oleh debu hitam. Berbeza dengan penghuni neraka sebagaimana ayat berikut. Sidang pendengar yang dimuliakan Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-26 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa mereka orang beriman menerima balasan di atas apa yang dilakukan di dunia dan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mereka yang sebenarnya yang akan memberi pembalasan dengan adilnya. Dengan itu hilang lenyaplah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan yang terdiri daripada berhala yang mereka dakwa dapat memberi pertolongan kepada mereka. Ini adalah perkara yang sangat memilukan orang kafir musyrik. Manakala Profesor Dr. Zainal
Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi. Ketika mentafsirkan ayat ke-26 surah Yunus ini menjelaskan bahawa bagi orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, iaitu syurga, dan tambahan kenikmatan melihat Allah. Wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Pahala bagi mereka yang mengerjakan kebaikan akan jauh perbandingannya melebihi apa yang mereka kerjakan. Mereka akan memperoleh kebahagiaan tertinggi berada dekat dengan Tuhan. Dalam tafsir Al-Azhar Karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka menyebut bahawa orang yang telah beramal baik itulah yang akan diterima di Darussalam, syurga Jannatun Na'im, menerima ganjaran yang setimpal. Bagi lafaz dan ada tambahan, artinya sesudah amal baik diberi ganjarannya yang terbaik, atau ahsanu, lalu mendapat al-husna, ialah orang yang tidak berhenti berusaha baik. Selain dari ganjaran yang patut diterima, mereka diberi tambahan lagi berlipat ganda oleh Tuhan. Apakah tambahan itu? Menurut kebanyakan hadis, tambahan utama di dalam Darussalam ialah bila mana kelak telah diberi kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hamka mentafsirkan, dan tidaklah akan keruh wajah mereka oleh kehinaan, dengan maksud kekeruhan muka kerana hati yang kusut, sehingga disebut bermuka hitam, muka yang gelap. Tidaklah mereka akan bertemu lagi di dalam syurga itu. Yang akan bertemu hanya sinar dari iman, dari kegembiraan hati dan bahagia. Kerana hidup di dunia tidak berlalu dengan sia-sia, berbeza dengan orang yang ketika hidup hatinya terpaut kepada dunia. Dia dihalang dan dibimbangkan oleh perhiasan dunia. Hatinya tidak berpaut dengan Tuhan. Orang yang beginilah yang akan keruh mukanya di akhirat kelak. Hitam, gelap dan hina. Orang yang telah beramal baik tidak akan demikian. Mereka itulah ahli syurga. Mereka di dalamnya akan kekal. Tunggulah di sana selama-lamanya. Mengecap nikmat yang telah tersedia. Hadiah dari jerih payah menegakkan syariat Allah di atas dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-26 surah Yunus. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-26 surah Yunus ini menjelaskan ganjaran yang sangat luas dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat buat orang yang beriman. Situasi masyarakat kini ramai yang terlalu leka dengan nikmat duniawi, sedangkan nikmat syurga di akhirat itu lebih berganda berbanding nikmat dunia. Hanya sahaja kita perlu beriman dan beramal soleh, tidak mensyirikkan Allah, maka akan diganjarkan syurga yang sangat indah dan masuk ke dalamnya dengan wajah yang berseri. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat ke-14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang ternak serta kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Firman Allah dalam suratul Hajj ayat ke-14, Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang ditentukannya. Selain itu, dalam suratul Nisa ayat ke-122, walladzina amanu wa amilus solihat.
sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai janji Allah yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-26 surah Yunus ini ialah, pertama, kita mestilah mengambil khabar dan hari akhirat mengenai ganjaran kepada orang beriman sebagai motivasi untuk melakukan amal soleh di dunia. Kedua, kita mestilah berdoa supaya mempunyai keupayaan untuk menegakkan kebaikan dan dilindungi dari melakukan kejahatan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa melazimi bacaan Al-Quran bersama penghayatan agar isi kandungannya menjadi kekuatan untuk beramal soleh. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.